Okay, so kita start. Okay, hari ni kita nak belajar bab 10, kecerunan garis lurus. Okay, chapter 10 ya, gradient of straight line. So, apakah itu kecerunan? Okay, kecerunan. Okay, kecerunan definisinya maksudnya ialah darjah kecuraman. Okay, darjah kecuraman. Okay, ataupun bahasa Inggeris, gradient is the degree of steepness. Okay, gradient is the degree of steepness. Okay, kita lihat contoh. Kita lihat contoh. Okay, soalan nombor 6. Diagrams. Okay, Raja 2 menunjukkan sebahagian litar lumba motocross. Okay, Raja 2. Okay, Raja 2 menunjukkan sebahagian litar lumba motocross. Okay, antara PQ, RS, TU atau VW, manakah yang paling curam? Okey, siapa nak cuba jawab? A, PQ, B, RS, C, TU, D, VW. Mana satu yang paling curam? D. Sorry? D. D ya? D, VW. Ni VW. Paling curam. Okey? So itu yang kita nak kaji hari ini. Okey? Darjah kecuraman ataupun kecerunan. Okey, kecerunan. Okey, kalau bahasa Inggerisnya gradient. Okey, untuk mengukur steepness ataupun kecuraman garis lurus. Okey, kecuraman garis lurus. Okey, so kita lihat. Okey, dalam bab ini, okey, kita akan belajar kecerunan, kecerunan garis lurus. So ada 3 formula yang kita akan mengkajilah. Okey, ataupun belajar. Ada 3 formula untuk menghitung kecerunan garis lurus. Okey, dan simbol untuk kecerunan ialah M. Okey? M. M ialah simbol untuk kecerunan. Dan ingat, kecerunan maksudnya apa? Kecerunan maksudnya ialah darjah kecuraman. The degree of the steepness of the straight line. Okay, so ada 3 formula untuk menghitung kecerunan garis lurus. Okay, so kita akan lihat satu per satu. Okay, lihat dulu contoh nombor 2. Okay, dalam setiap raja di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dan dengan titik R. Okay, so kita ada garisan PR dan soalan dia nak apa? Dia nak apa? Jarak mencancang. Jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey, pernah dengar tak jarak mencancang? Pernah dengar tak perkataan jarak mencancang? Boleh bagi respon? Pernah dengar jarak mencancang? Pernah. Pernah. Bab apa yang awak belajar jarak mencancang? Koordinat. Koordinat kan? Okey, koordinat kita ada paksi mencancang dan paksi mengufuk. Okey, paksi mencancang X ke Y? Y. Okey, mencancang Y ya. Mengufuk X. Okey. So sekarang dia nak apa? Dia nak jarak mencancang. Okey, so soalan A, jarak mencancang. Jarak mencancang kalau bahasa Inggerisnya vertical distance. Okey, vertical distance. Okey, jarak mencancang. Okey, jarak mencancang, jarak menegak lah. Okey, jarak menegak. Okey, berapa? P ke R. Berapa dia punya jarak mencancang?
Berapa? 2M. 2M. Apa maksud 2M? M tu apa M? Meter. M tu meter lah. So awak lihatlah ni ya. Okey, apakah itu jarak mencancang dan apakah itu jarak mengufuk? Okey, jarak mencancang, jarak yang tegak ni lah. Jarak mengufuk yang bawah ni. Okey, so you kena ingatlah. Okey, mencancang dan mengufuk. Okey, kita lihat yang seterusnya. Dia nak jarak mengufuk. Jarak mengufuk daripada P ke R berapa? Jarak mengufuk P ke R berapa? 4M. 4 meter lah. Itu saja belajar. Okey? Untuk mengenal lah. Okey? Untuk mengenal jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okey? So, kena faham ah. So, first thing you kena faham dulu apa itu jarak mencancang dan apakah itu jarak mengufuk. Okey? Vertical distance and horizontal distance. So, you kena ingat dulu maksud vertical apa, maksud horizontal apa. Okey, tolong ingat ini terlebih dahulu. Okey, soalan B. Okey, sekali lagi kita nak jarak mencancang dan jarak mengufuk dari titik P ke R. Okey, so jarak mencancang berapa? Di sini dia tak bagi dia punya ukuran. Okey, kalau soalan tadi dia ada bagi ukuran 2 meter, 4 meter. Yang ini dia tak bagi ukuran, so kita just kira petak. Okay, calculate the block. So, berapa? Jarak mencancang. 4 unit. 2, 3, 4. Yes, very good. 4 unit. Okay, 4 unit. Sebab dia tak ada ukuran Tak ada ukuran. So, kita just kira bilangan petak saja. Okay. Dan seterusnya, jarak mengufuk. Berapa? Daripada P ke R. Jarak mengufuk. Horizontal distance. 5 unit. 5 unit kira petak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 unit. Okay, itu sahaja. So, sekarang awak perlu faham okay, apa itu jarak mencancang dan apa itukah jarak mengufuk. Okay. Next, kita lihat. Okay, soalan yang pertama. Okay, so saya minta awak tulis dulu di buku catatan atau touchpad lah. Okay, sebab nak lukiskan ambil masa so nanti awak baru buat notanya lah. Sekarang kita belajar dulu konsepnya. So konsep yang kita nak belajar terlebih dahulu ialah mengenal. Identify. Jarak mencancang dan jarak mengufuk sahaja. So kita kena faham dulu apa itu vertical dan apa itu horizontal distance. Okay. So B. Okay, so soalannya tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk dari P bagi titik P dan Q. So titik P dan Q. P ke Q. P ke Q. Jarak mencancang berapa? 12 meter. 12 meter. Senang saja. Itu je. Okey, tak payah, jangan pening-pening. Okey, mencancang yang menegak, jarak menegak, mencancang 12 meter. Jarak mengufuk 3 meter. 3 3 meter. meter. Itu je. Okey, mengufuk yang ni. Yang bawah lah. Okey, 3 meter mengufuk. Okey. C. Okay, sekali lagi kita nak mengenal pasti jarak mencancang. Okay, dan jarak mengufuk lah. Okay, so tolong ingatlah mencancang yang mana satu, mengufuk yang mana satu. Okay, mencancang yang
tegak, mengufuk yang melintang. Okey, mencancang yang tegak. Mengufuk yang melintang lah. Okey, so you kena fahamlah dua perkataan ini. Mencancang, mengufuk. Vertical, horizontal. Okey, tolong ingat perkataan ini. Okey, C ya, yang ni. Okey, jarak mencancang P ke Q. Berapa? 16 meter. 16 meter. Dan jarak mengufuk 2 meter. 2 meter. Boleh faham jarak mengufuk dan jarak mencancang. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Tak ada. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey. So, nombor 2, tentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk bagi garis lurus AB, CD dan PQ pada sata kartes berikut. Okey. So, dia nak apa? Dia nak jarak mencancang, jarak mengufuk bagi garis lurus AB. Okey, kita buat satu-satulah. Okey, dia nak AB, CD dan PQ. So, kita buat AB ya. Okey, kita buat AB dulu. AB. AB. Jarak mencancang. Sama dengan. So, AB ya. So, ini A. Ini B. Mencancang. Mencancang. Tegak ah. So, kita kira. 1, 2, 3. Berapa unit? 3. 3 unit. Boleh? Okey, mencancang yang ni lah. Garisan ini. Mencancang. Mencancang. Okey. Jarak mengufuk. Berapa? 3. 3 unit juga. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Ada 1, 2, 3. Okey, so mengufuk 3 unit. Boleh, itu je. Kirakan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Okey, bagi garisan yang diberikan. Okey, yang ini dia tak ada ukuran. So, kita hanya guna bilangan petak sahaja. Okey, so kita lihat seterusnya. So, kena ingatlah, yang penting ingat mencancang. Maksudnya apa? Mengufuk maksudnya apa? Okey, kita lihat soalan seterusnya. Okey, masih lagi soalan yang sama untuk menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk. Sekarang kita nak buat jarak mencancang dan jarak mengufuk untuk CD pula. Tadi kita dah buat AB ya. Sekarang kita nak buat CD. So CD. Okey, so CD. Okey, mencancang garis menegak. Mengufuk garis melintang. So, tolong kirakan jarak mencancang berapa? 8. 8 unit. Okey, betul lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, itu saja. Jarak mengufuk? 1. Ya, 1 unit. Itu je. Selesai. Okey, next. Kita lihat soalan nombor 2. Masih lagi soalan nombor 2. Sekarang kita nak jarak mencancang, jarak mengufuk, PQ. Nah, PQ PQ. Garis PQ. So, P di sini, Q di sini. So, jarak mencancang, jarak menegak. Jarak mengufuk, jarak melintang lah. So, tolong kirakan jarak mencancang. 6. 6. 6 unit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, very good. Jarak mengufuk? 4. 4 unit. 4 unit. 4 unit. 4 unit.
So itulah jarak mencancang dan jarak mengufuk. Next. Kita nak hitung kecerunan. Nampak ni M. Ada 3 M di sini. M tu apa? Ingat lagi M tu apa? McDonald ke? Kecerunan. Ya, Gradient. M ialah simbol untuk kecerunan. Dan kecerunan ni untuk mengukur lah. Mengukur kecuraman. Kecuraman. So inilah formula-formula yang kita perlu ingat. Periksa dia bagi tau sebenarnya formula. Tapi kalau boleh hafal lagi baguslah. Tapi kalau betul-betul tak boleh hafal, yang penting awak boleh fahamlah kegunaannya lah. At least you know lah. How to use the formula lah. If you really cannot memorize the formula, at least you know how to use it. So if you can memorize, it's better lah. So kita lihat. So formula yang pertama yang kita nak perlu aplikasikan ialah untuk menghitung kecerunan. M, kita gunakan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. That's why tadi saya asyik buat latihan untuk mengenal pasti jarak mencancang dan jarak mengufuk saja. Sebab awak perlu fahamlah mencancang tu yang mana, mengufuk yang mana. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti jawapan awak salah lah. So first thing first, you have to know lah which one is the vertical distance and which one is the horizontal distance. Cannot make mistake lah. So, contoh 3. Dalam raja di bawah, tentukan kecerunan. Ingatlah kecerunan. M, simbolnya M. Kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus. Bagi PQ dan BC. Bagi garis PQ dan BC. Ini terlebih saya. Ini terlebih kan. So A. M. MPQ. 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 Tulis M sajalah. M sama dengan jarak mencancang. PQ. Ini P. Ini Q. PQ. Garis PQ ini garis PQ. Ini garis PQ. Sekarang kita nak hitung kecerunan garis PQ. Kecerunan garis PQ. Iaitu jarak mencancang bagi dengan jarak mengufuk. PQ, jarak mencancang berapa? PQ. P ke Q, jarak mencancang 4. berapa? 4 lah. Kira 1, 2, 3, 4. So 4 lah. Tengok ni formula atas ni ada formula. M apa? M apa maksud M? Gradient. Gradient kecerunan. So gradient sama dengan jarak mencancang 4. Jarak mengufuk PQ, jarak mengufuk 3. 3 1, 2, 3. So 3. 4/3. That's all. Itu saja jawapan dia. 4/3. Jawapan boleh dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Saya ulang. Jawapan boleh dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. So kalau awak tulis 4/3 pun, no problems. Tiada masalah. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Seterusnya B. Sekali lagi kita nak cari kecerunan. Kecerunan, gradient, garis lurus. Garis lurus. Soalan B, dia nak garis lurus BC. BC. Dia nak kecerunan garisan BC. Kecerunan garisan BC. So, kecerunan simbolnya M. M mewakili gradient ataupun kecerunan satu garisan. So BC.
Jarak mencancang berapa? 2. 2. 2. 2. Jarak mengufuk? 3. 3. 3. Boleh faham? Itu je jawapan 2/3. Tak payah bahagi. Okey? Tak payah bahagi. Boleh faham pelajar? Ada soalan pelajar? Boleh. Boleh ya? Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, hitung keturunan garis lurus dalam setiap raja yang berikut. Okey, so di sini soalan ni dia tak berapa lengkap lah. Sebab dia sepatutnya kena labelkan lah. Okey, garisan mana yang nak kira keturunan. Okey, so saya tolong labelkan lah. Okey, so A, B. Okey, soalan A, garis AB lah. Kita nak hitung keturunan. Okay, so AB. Okay, so saya tulis sini MAB. MAB maksudnya keturunan garis AB lah. Boleh? MAB. MAB maksudnya keturunan AB. So saya tulis M, lepas tu AB, saya tulis kecil sikit lah. Boleh? Saya tulis macam ni. You faham tak? MAB. M mewakili Gradient. Okey, keturunan. AB ialah garis AB lah. Okey, dia tak label lah. Saya labelkan lah. Okey, soalan ni dia lupa untuk label. Saya labelkan lah. Okey, so gradient AB. Gunakan formula. Jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang berapa? A ke B? 100 cm. 100 cm. Unit tak payah tulis lah. Sebab dia nak gradient, dia bukan nak jarak. So tak payah tulis unit. Okey, 100 jarak mencancang. Jarak mengufuk 50. berapa? 50. Yes, very good. 100 boleh bahagi dengan 50. Boleh. Berapa? Seratus bagi 50 2. berapa? 2. So gradientnya 2 lah. Itu saja. Okay. Okay, next. Kita lihat soalan B. Okay, soalan B. Sekali lagi ya. Dia tak berikan lah garisan mana yang dia nak. So saya tolong labelkan lah. Okay, ini saya letak C. Ini saya letak D. Soalan ni soalan sebenarnya dia nak keturunan garisan CD. Tapi dia lupa nak label lah. Okay, so saya tolong labelkan. Okay, sekarang kita kirakan keturunan CD. Keturunan CD. Bagaimana kita menghitung keturunan satu garisan? Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ya, okay. Jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Okay, mencancang CD berapa? 12. Yes, 12. Mengufuk CD berapa? 3. Yes, very good. 12 boleh bagi 3. Boleh. So jawapannya? 4. Ya, itu je. Okay, so jawapannya 4. Okay, kalau tadi kita tak boleh bahagi ya, 4 bagi dengan 3 tak boleh bahagi ya. So kalau tak boleh bahagi, tak payah bahagi. Okay, tapi kalau boleh bahagi, bahagilah. Okay, kalau boleh bahagi, bahagi. Kalau tak boleh bahagi, tak perlu bahagi. Okay, if can divide, divide lah. If cannot, then don't need lah. Okay, seterusnya C. Keturunan garis lurus. Okay, sekali lagi dia tak label lah. Saya tolong labelkan. Ini saya labelkan garisannya EF. Okay, sini E. Atas F. Okay, dia nak keturunan garisan EF lah sebenarnya. Tapi soalan ni dia lupa untuk labelkan. Okay, so okay, keturunan M keturunan EF. Okay, so simbol yang saya tulis di sini MEF mewakili keturunan garis EF.
Nak tulis ayat suka hati awak lah. Ini saya guna simbol lah. Awak nak tulis ayat, go ahead. Tak ada masalah. Okay, kalau nak cepat, boleh guna simbol lah. Okay, so keturunan garis lurus EF. Jarak mencancang EF berapa? 7. Salah. Jarak mencancang 2. 2. Okay, so tak boleh silap. Kalau you ganti atas 7, salah. Dia tak susah. Untuk hitung keturunan garis lurus tak susah. Gunakan formula jarak mencancang bagi dengan jarak mengufuk. Itu je. Cuma you jangan terbalik lah. Jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Jangan terbalik. Terbalik, then jawapan awak pun salah lah. Okay. So, jarak mencancang yang tegak ni 2 unit. Mengufuk 7. 7. Boleh bahagi tak 2 bahagi 7? Boleh bahagi? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. So, jawapannya kita biarkan saja 2/7. Boleh faham? Boleh. Okey, saya nak tanya awak lagi satu soalan. Okey, garis AB, garis CD, garis EF. Mana satu paling curam? AB. D to C. CD. CD kan? CD. Paling curam, betul tak? Paling Yes. curam okey, CD paling curam. Dan kita boleh lihat daripada nilai. Nilai. Mana satu paling besar? A to B. Nilai mana satu yang paling besar? 2, C ke D? 4 dengan 2/7. Mana satu paling besar? 4. 4. kan? Itu tujuannya kita ada formula untuk keturunan supaya kita nak ukur. Kita boleh ukur. Okey, kita boleh ukur keturunan ataupun kecuraman. Mana yang besar, mana yang kecil. Bukan just kata, oh ini curam, ini tak curam. Tak. Sekarang kita nak hitung. Bagi nilai. Supaya kita boleh lihat. Kita boleh bezakan. Semakin besar dia punya nilai keturunan, semakin curam. You faham maksud saya tak? Semakin contohnya ini antara AB, CD, EF. Kita ada 3 garisan. Kita ada 3 garis lurus. Antara 3 garis lurus, garis yang paling curam, paling steep, ialah CD. Dan nilainya paling besar. Boleh faham tak? Okay, itu sebabnya kita belajar menggunakan formula untuk menghitung keturunan. Supaya kita boleh hitung kecuraman. Okay. Okay. Ada soalan setakat ini? Tak ada. Okay, tak ada. Okay. So, tadi kita gunakan formula yang pertama untuk menghitung keturunan. Okay. Next, kita akan gunakan formula yang kedua. Okay, formula yang kedua kita ada apa? Keturunan sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak dengan X1. Tadi dia bagi apa? Dia bagi garisan. Sekarang dia tak bagi garisan. Dia bagi awak 2 titik. Okay, dia bagi awak 2 titik. So, kalau awak sambung A dengan B, awak sambung titik A dengan B dalam sata kates, awak sambung A dan B, maka you akan dapat satu garisan betul. Okay, tapi sekarang dia tak bagilah garisannya, dia hanya bagi awak koordinat saja. Dia nak awak tentukan keturunan. Okay, so macam biasalah, kita ada titik A dan B. So the first one kita label sebagai X1, Y1. The first point. Titik pertama. Kita labelkan sebagai X1, Y1. Seperti mana kita buat untuk menghitung jarak ataupun menghitung titik tengah. Kita tandakan the first one, X1, Y1.
The second is x2, y2. Boleh faham pelajar? Boleh. Boleh faham pelajar? Boleh. Boleh. Boleh ya? So kita ada Boleh. apa sekarang? 2 titik ya. Kita ada 2 titik. A dan B. A dan B. Dan kita nak hitung keturunan bagi pasangan koordinat. So kita gunakan formula yang kedua. Kalau dia bagi 2 koordinat. Okay. So, okay, apa dia? A ya. M equal, okay, formulanya y2 minus y1, x2 minus x1. Okay, y2 berapa? 7. 7 minus 1. 1. x2 minus x1? 6 minus 6 3. minus 3. Okay. So macam mana nak selesaikan masalah ni? Nak bahagi dulu ke nak tolak dulu? Tolak. 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 Okey, bagus. 7 tolak 1. 6. 6. Per. 6 tolak 3. 3. Okey. 6 boleh bagi 3. Boleh. Okey. So jawapannya M2 lah. Keturunannya ialah 2. Okey. So kita lihat B pula. Okey, sekali lagi ya. Kita ada titik P, titik Q. Titik P koordinatnya 4, negatif 1. Titik Q koordinatnya 3, 5. Okay. So, okay, apa saya buat? P saya labelkan sebagai X1, Y1. X1, Y1. Q, X2, X2, Y2. Y2. Boleh ya? Itu je. Kalau awak buat terbalik, awak label P, X2, Y2. X2, Y2. Q awak label X1, Y1. Boleh, tak ada masalah. Boleh ya, tak ada masalah. Tapi jangan label X1, Y2. Ini tak boleh. Jangan silap yang ni. Jangan silap label. Okay. Dia mesti ada group 1, group 2. Okay. So, okay. B. Saya harap you faham maksud saya. Okay. Okay. M equal. Formulanya Y2 minus Y1. X2 minus X1. So, saya guna yang bawah. Yang first one saya pilih tadi. Okay. Saya guna yang bawah. X1, Y1. X2, Y2. Okay. So, Y2 minus Y1. 5 5 minus negative 1. 5 minus negative 1. Sebab ada negatif-negatif, so saya letak kurungan. Untuk asingkanlah mereka. 5 minus negative 1. Lepas tu X2 minus X1. 3 minus 4. Okay. So, 5 minus 1 berapa? 5 minus 1 berapa? 6. 6 Okay. Sebab minus jadi plus So 5 plus 1, so 6. 3 minus 4. Negative 1. Negative 1. So berapa jawapan akhir? 6 divide negative 1. Negative 6. Negative 6. So itu jawapan dia lah. Okay. M keturunan sama dengan negatif 6. Okay. Okay, ini kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua untuk menghitung keturunan. Okay. Dengan menggunakan koordinat. Okay, next. Okay, saya ada sediakan 4 latihan untuk kita buat bersama-sama. Okay. So, hitung keturunan garis lurus. Ingat, sini ada titik A dan B. So, kalau kita tanda dekat sata kates, okay, titik A dan titik B. So, kita akan dapatlah garisan lurus. Dan soalan dia nak apa? Keturunan garis lurus. Yang melalui setiap pasangan titik yang berikut. Okay. So, soalan ni dia tak bagi garisannya. Dia hanya bagi titik saja, koordinat saja. Awak perlu gunakan kaedah yang kedua lah. Second method, which is gunakan formula yang kedua.
Okay. So, mari kita buat sama-sama. So, A. Titik A, 45. Dan titik B, 32. So, keturunan. Okey, awak nak tulis ayat keturunan ataupun malas tulis M pun tidak ada masalah. Sebab memang M tu simbol untuk keturunan. Faham maksud saya? M is the symbol for gradient. Awak tulis M, kita faham. Itu ialah keturunan. Okey? So, formulanya apa belajar untuk keturunan? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Yes. Okey, formula hafal lah. Kalau tak boleh hafal, at least you tahu gunalah. Sebab ada formula, banyak kan formula. So, kena tahulah apa kegunaan setiap formula. Okey, so A, biasa saya labelkan sebagai X1, Y1 lah. First point. Titik pertama, X1, Y1. B, X2, Y2. Okay, ini group 1, ini group 2 lah. Okay, so berapa saya punya Y2 tolak Y1? 2 tolak 5. Yes, very good. Berapa saya punya X2 minus X1? 3 tolak 4. Yes, very good. Dan kita selesaikan 2 tolak 5? Negatif 3. Okay, very good. 3 minus 4? Negatif 1. Negative 1. So, negative 3 divide negative 1. Berapa? 3. 3. Itu sajalah. Keturunannya 3. B. Kita ada titik E. Negative 1, negative 2. Dan F 0,7. Okay, ini koordinat dia lah. Okay, next. Kita nak keturunan. Keturunan simbolnya M. M keturunan, bukan McDonald. M keturunan. So, formulanya apa? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Ya, okay. So, hafal lah. Bila you selalu buat lah, lama-lama awak pun ingat lah, tak payah hafal pun awak sudah ingat. So, matematik untuk skor, rahsianya ialah bab latihan lah. So, saya labelkan lah. Kita ada 2 titik titik F, E dan F. So, saya labelkan lah the first one, X1, Y1, X2, Y2. Second. Tak payah penting lah. The first one, X1, Y1. The second is X2, Y2. Okay, tak payah penting. So, berapa saya punya Y2 minus Y1? 7 minus negative 2. 7 minus negative 2. Sebab ada negatif, saya letak kurungan lah. Untuk asingkan lah mereka. And how about X2 minus X1? 0 minus negative 1. Okay. Sekali lagi ada negatif, so saya letaklah kurungan sikit. Untuk asingkan mereka. Supaya tak gaduh lah. Okay. So, minus, 7 minus 2 berapa? 9. 9. Okay. Minus become plus. Ataupun you tekan kalkulator pun tak ada masalah. 7 tolak negatif 2. Tekan je kalkulator. Okay. Tak ada masalah. Orang kita tak akan ketahukan awak. Okay. Tekan kalkulator pun tak ada masalah. 7 tolak negatif 2. Awak dapat 9. Okay. 0 tolak negatif 1. 1. 1. Okay. So 1. Ini saya tunjuklah. Okay. Kalkulator. Okay. So tak payah malu lah. Tekan kalkulator tak ada masalah. 0 tolak negatif 1. So 1. Okay. So bagi 1. 9 bagi 1 berapa? 9. Bagi 1, so 9. 9 per 1.
It's 9 lah. Okay. It's 9. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. So, Tak kita ada. teruskan lagi untuk soalan C dan D. Masih lagi soalan 10. Untuk mencari keturunan garis lurus melalui pasangan titik yang diberikan. Okay. So, C. Kita ada titik C, 66. Dan titik D, 31. So, X1, Y1. Y1. D, X2, X2, Y2. very good. So, M stand for what? Gradient. Gradient, keturunan garis lurus. Okay. So, formulanya apa? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Yes, very good. So, sekarang kita masukkan, gantikan, substitute Y2 minus Y1 equal to 1 minus 6 over 3 minus 6. yes, very good. 1 minus 6 berapa? Negative 5. Yes, very good. Over 3 minus 6? Negative 3. Okay. So, ini bahagi apa jadi? Negative 5 over negative 3. Berapa? 1.66. Okay. So, mungkin you dapat jawapan 1.6667 kan? Ataupun 1, 2 over 3 kan? Ataupun kalau tekan Shift ABC, dia tukar kepada pecahan tak wajar. Okay. So, biasa, okay. So, awak boleh tulislah mana-mana pun tak ada masalah lah. Okay. Awak boleh tulis 1, 2/3 boleh. 1.6. Tapi kalau ini ya, awak bundahkan 2 tempat perpuluhan. So, jawapannya 1.67. 1.67. Bundahkan 2 tempat perpuluhan. 1.67. Kalau you tulis 1.66, salah. So, lebih baik, lebih selamat awak tekan Shift ABC, tekan jawapan, dapatkan jawapan 5/3 lah. Selamatlah. Okay, tulis 5/3. Sebab negatif jadi positif. So, tulis 5/3 lah. Tak payah tulis perpuluhan, nanti you silap. Lupa nak bundahkan. Awak tulis 1.66, salah. Okay, patutnya kalau perpuluhan 1.67. So, nak selamat, tulis 5/3 lah. Okay, 5/3 ialah pecahan tak wajar. Improper fraction. Improper fraction. Kalau ini perpuluhan 1.1, 1.66667, ini ialah perpuluhan. Decimal. 1, 2 over 3. Siapa ingat? Macam mana nak panggil? 1, 2 over 3. Apa nama dia, nombor ini? Pecahan bercampur. Mixed number. Okay, mixed number. Nombor bercampur. Nombor bercampur. Okay, sebab dia ada nombor bulat dan nombor pecahan. So, nombor bercampur. Mixed number. Okay, mixed number. Decimal. Mixed number. Improper fraction. Okay, so itu nama-nama lah bagi nombor. Okay, kita teruskan dengan D. G24 dan H61. So, G kita labelkan sebagai X1, Y1. yes. H kita labelkan sebagai X2, Y2. Okay, labelkan. Jangan pening. Lepas tu, okay, sekarang kita nak keturunan M. Formulanya? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Bagus. Okay, Y2 minus Y1 berapa?
1 minus 4. 1 minus 4. Yes, very good. X2 minus X1. 6 minus 2. Okay, 1 minus 4 berapa? Negative 3. Negative 3. 6 minus 2 berapa? 4. 4. Okay. Okay. So, ingat. Bila awak tulis jawapan untuk pecahan, negatif ni tak boleh tulis di atas. Dia mesti berada di mana? Siapa tahu? Periksa awak tulis negatif 3/4 salah. Negatif tu mesti berada di mana? Sepatutnya. Bawah. Left. Sorry? Left. Dia mesti berada di depan. Di depan. Macam ni. Bukan atas, bukan bawah. Tapi depan. Negatif ingat. Mesti tulis di depan. 3/4. Tak boleh atas, tak boleh bawah. Okay, tulis negatif per 4 ke atas, negatif, salah. Tulis 3 per negatif 4 pun salah. Dia mesti berada di hadapan. Okay, negatif mesti berada di hadapan. Ini format lah. Format untuk menulis nombor negatif. Okay, nombor negatif yang merupakan pecahan lah. Okay, so negatif mesti berada di depan. So itu formatnya awak perlu ingat. Okay, so kita teruskan. Okay, last one. Okay, last one. Ingat, kita ada 3 formula. Kita ada 3 formula untuk menghitung kecerunan. 3 formula. Formula pertama, jarak mencancang bagi dengan jarak mengufur. Okay, formula kedua, Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Dan yang ketiga, untuk hitung kecerunan, ialah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ini formula yang ketiga. Okay, gradient M, gradient kecerunan. Okay, sama dengan negatif Y-intercept over X-intercept. Okay, so kita lihat dulu apa itu pintasan Y dan apakah itu pintasan X. Okay, kita lihat dulu what is Y-intercept and what is X-intercept. Okay, so maksud bagi pintasan X. Okay, titik persilangan antara garis lurus dengan paksi X dinamakan sebagai pintasan X. Manakala titik persilangan antara garis lurus dengan paksi Y dinamakan sebagai pintasan Y. Okay, so nampak tak garis PQ yang berwarna biru? Nampak tak garis PQ? Nampak. Nampak Okay. Garis PQ melalui paksi Y. Okay, melalui paksi Y pada nilai koordinat sifar 5. So di sini di sini Y-nya 5. So di sini Y-nya 5, di sini. Nampak ni anak panah ni? Di sini Y-nya 5, maka pintasan Y-nya 5, itu saja. Okay, di sini Y-nya 5, so pintasan Y-nya 5. Pintasan Y-nya ialah nilai apabila garisan itu bersilang paksi Y. Itu saja pintasan Y atau Y-intercept. Pintasan X. Okey, nampak tak garis PQ ini dia bersilang paksi X pada 6 sifar. So, di sini X-nya 6. Okey, di sini titik persilangan ini X-nya 6. Maka pintasan X-nya 6. Are you okay? Okay. Okay, Okay, so you kena fahamlah. Pintasan X apa, pintasan Y apa. Okay, kita lihat exercise. Exercise Okay, so exercise. Kita buat sama-sama. A. Okay, soalan 5. Nyatakan nilai-nilai pintasan X dan nilai pintasan Y bagi garis lurus AB. So ingatlah. Tolong ingat ini. Okay, so A.
A. Pintasan X. Berapa? 4. Salah. 8. 8. Pintasan Y. 4. 4. Terbalik awak tadi buat. Boleh faham? Okay. So, X intercept equal to 8. This one. Y intercept is 4. Sebab dia potong Y, paksi Y, nilainya 4. Itu saja. Pintasan X dan pintasan Y. Bab ni tak ada benda yang susah lah. Bab ini. Cuma dia ada istilah-istilah yang awak perlu faham. Ada terms-terms yang kamu perlu ingat. Dia tak ada benda susah. Cuma ingat saja. Mengufuk yang mana, mencancang yang mana tadi yang kita belajar. Okay, next. B ya, soalan B ya. Pintasan X. Berapa? 3. 3 ya. Untuk garis AB ya, nampak ni garis AB. Setiap soalan ni ada garis AB. Garis yang berwarna merah jambu. Okey, dan garisan itu melalui paksi X dan paksi Y. Okey, B. Pintasan Y. Berapa untuk garis AB? -7. -7. Okay, -7. Okay, next. C. Okay. Pintasan X untuk garis lurus AB. Ialah? -5. Yes, very good. Pintasan Y 3. is 3. Itu saja. Okay. D. Pintasan X untuk garis AB ialah? -1. Okay. Pintasan Y? -2. -2. Boleh. Intercept maksudnya dia bersilang lah. Intercept maksudnya bersilang. Pintas maksudnya dia bersilang. Okey. Pintasan X maksudnya nilai apabila dia lalu paksi X. Pintasan Y ialah nilai Y apabila dia lalu paksi Y lah. Itu je lah. Okey, pintasan X dengan pintasan Y. Okey. Ada masalah setakat ini? So far so good? Ada. So ada 3 formula lah. Okey, sekarang kita telah mengenal lah pintasan X dan pintasan Y. Next. Kita nak tentukan keturunan berdasarkan pintasan X dan pintasan Y. Okey. So, untuk menentukan keturunan menggunakan pintasan X dengan pintasan Y, formulanya ialah ini. M sama dengan negatif. Negatif pintasan Y bagi dengan pintasan X. So, kena hafal lah formula ni. Okey. Negatif pintasan Y bagi dengan pintasan X. Okey. Hafal formula ini. Okey. So, soalan contoh 5. Okey. A. Soalannya, tentukan keturunan garis lurus. Garis lurus. So sekali lagi dia tak label, saya tolong labelkan lah. Garis AB. Yang warna pink lah. Kita nak menentukan keturunan garis lurus AB. So keturunan M equal. So soalan ni kita boleh gunakan formula yang ketiga. Yang ketiga ni lah. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Formula dia. Negatif. Pintasan Y-nya berapa?
8. 8. Pintasan X nya berapa? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. So, how to do this? Negatif 8 per negatif 5. Apa hasil dia? Agak-agak. What do you think? The answer is equal to berapa? 1/3/5. 1/3/5 is a mixed number. Kalau perpuluhan, 1.6. Kalau perpuluhan. Kalau improper fraction, 8/5. Okay, so biasa kita tulis 8/5 cukup. 8/5 cukup. Tapi nak tulis 1.6 tidak ada masalah. Nak tulis 1/3/5, go ahead. Faham tak belajar? Okay, ada 3 bentuk. Bentuk perpuluhan boleh. Bentuk nombor bercampur boleh. Bentuk pecahan tak wajar pun boleh. Sama je. Okay, sama sahaja. Okay, yang penting awak tahulah guna formula. Okay, ini soalan untuk A. Okay, B. N equal. Okay, sekali lagi ya. B, kita gunakan formula yang ketiga untuk mendapatkan kecerunan. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey? Ingatlah formula dia. Ada negatif di depan. Formulanya ada negatif di depan. Selalu pelajar tercicir negatif di depan. Menyebabkan salah jawapan. So jangan silap. Jangan tercicir. Tinggalkan negatif. Ada negatif di depan. Negatif pintasan Y. Pintasan Y-nya berapa? B. Empat. Sorry? 4. 4. 4. Pintasan X? 3. 3. So jawapannya 4 bahagi 3 boleh bahagi tak? Tak boleh. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh ya. So kalau tak boleh, just leave it lah. Negative 3/4. Okay? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Soalan contoh nombor 5. Contoh nombor 5. Okey. Awak juga boleh guna kaedah yang kedua. Boleh guna kaedah yang kedua. Tidak ada masalah. Okey. Cuma awak guna kaedah ketiga lebih cepat. Kalau guna kaedah kedua, macam mana belajar? Anyone want to give suggestion? Nak guna kaedah dua macam mana untuk hitung kecerunan garisan? Lupa label di sini ya. Saya labelkanlah CD. Okey, bagaimana nak menghitung kecerunan CD? Menggunakan formula yang kedua. Anyone want to give suggestion? I don't know, sir. Okay, let me tell you. This is not a secret. Okay, so kita boleh gunakan kaedah yang kedua untuk menghitung kecerunan. Okeylah, saya gunakan contoh A ya. Okay, saya gunakan contoh A. Saya gunakan kaedah yang kedua untuk menghitung kecerunan. Tadi saya guna kaedah ketiga. Okay, ini kaedah ketiga. Ini kaedah kedua
Nanti saya akan tunjuk sekali lah kaedah yang pertama. Tiga-tiga kita boleh guna untuk jawab soalan ni ya, sebenarnya. Okey. Okey, saya guna kaedah kedua. Okey, untuk soalan A. Okey. First thing first. Nampak ni ada apa? Y2 minus Y1 kan? X2 minus Y1, X2 minus X1 kan? So first thing first. Awak perlu tandakanlah 2 titik terlebih dahulu. Okey, so saya tandakan 2 titik pada garisan. So titik yang pertama saya labelkan. Okey, siapa tahu titik atas ni koordinatnya apa? Y. Sorry, saya nak koordinat. 8,0. 8,0. Are you sure? Yang atas. 0,8. Over 0,8. Yeah, 0,8. Jangan silap baca koordinat X, lepas tu Y. Okey, jangan silap. Okey, ini tak boleh silap okey, jangan silap. Okey, so dekat atas ni koordinat ialah 0, 8. Sebab X-nya 0, Y-nya 8. Okey, bawah ni koordinatnya berapa? Bawah. Dekat A berapa? Negative 5,0. Negative 5,0. Okey, ada masalah tak untuk menulis koordinat sesuatu titik? Okey, so kita dah nyatakan koordinat, state the coordinate, then we can again first point x1 y1, second point x2 y2. Okay, then formula m equal to y2 minus y1, x2 minus x1. Lepas tu gantikan y2 minus y1. Y2 minus y1 berapa? Y2 minus y1 berapa? 8 minus 0. 8 minus 0. X2 minus x1? X2 minus x1? 0 minus negative 5. 0 minus negative 5. Nampak tak pelajar? Saya sekarang buat soalan A Saya sekarang buat soalan A semula dengan kaedah yang kedua. Dengan kaedah yang kedua. Saya buat soalan A dengan kaedah kedua. Di mana saya labelkan 2 titik. Saya nyatakan 2 titik. Titik A dan titik B. Saya state the coordinate, nyatakan coordinate. Lepas tu saya label x1, y1, x2, y2. Lepas tu saya gunakan formula saja. Okey. Titik bawah tadi saya labelkan x1, y1. Titik atas saya labelkan x2, y2. Lepas tu saya gantikanlah y2 minus y1 ialah 8 tolak sifar. X2 minus X1 ialah sifar tolak negatif 5. Okey, lepas tu 8 tolak sifar berapa? 8. 8. Per sifar tolak negatif 5? 5. 5. So dapat tak jawapan sama? Sama tak jawapan? Sama. Sama kan? Okay, so okay lah. So ada 3 formula lah saya tegaskan di sini. Ada 3 formula untuk menghitung kecurunan. Okay, so awak kena ingat ketiga-tiga formulanya lah. Okay, so okay next. Okay, sekarang kita buat ini sekali lagi. Okay, sebenarnya boleh buat lah 2 kaedah, sama ada kaedah kedua ataupun kaedah ketiga. Tapi saya rasa kaedah nombor 3 lebih senang lah. Okay, kaedah nombor 3 lebih senang.
Okay, untuk contoh 7 ini. Contoh nombor 7 kita nak apa? Hitung keturunan garis lurus AB dan PQ. So, MAB. MAB maksudnya keturunan AB. Sama dengan, okey, sekarang saya nak gunakan kaedah ketiga. Saya rasa lebih mudahlah berbanding dengan kaedah kedua. Sebab tadi saya tanya pun macam bukan semua faham. Yang faham tanyalah. Yang tak faham nanti ada tak nak tanya soalan? Kalau nak guna pintasan XY, one of the coordinate need to be 0. Kalau nak guna pintasan Y dengan pintasan X, just refer sajalah pada garisannya. Tak payah pening-pening dia punya koordinat. Awak nak guna koordinat, awak perlu pening. Okay, koordinat mana nak guna. Tapi kalau you guna pintasan Y, pintasan X, just refer, okay, garis apa? Garis AB. Ni, garis AB. So, dia punya pintasan Y-nya apa? Garis AB 2. Pintasan X? -3. Itu saja. Tak payah pening-pening dengan koordinat. Koordinat kalau nak guna kaedah kedua. No, my question is if the coordinate is 2, 2, don't have 0 in the Paxi X is 2 and Paxi Y is also 2. Is it okay to use pintasan? Cannot. If 2, 2, for example, 2, 2, this is neither pintasan X or pintasan Y. Neither. Kalau ini titiknya kat sini, ini bukan pintasan X atau pintasan Y. Pintasan X atau pintasan Y adalah nilai apabila dia potong paksi X atau Y. Dia kena faham. So, pintasan Y, contohnya ialah nilai dia potong paksi Y. Pintasan X ialah nilai X. Dia potong paksi X. Contoh, okey. PQ. Garis PQ. Okey, keturunan. Okey, PQ. Pintasan X berapa? PQ. Nampak PQ tak? 3. PQ. Pintasan X-nya berapa? 3. 3. Pintasan Y-nya berapa? 3. Itu je pelajar. Kenapa you tahu pintasan Y-nya 3? How you know? Sebab dia lalu 3, betul tak? Dia lalu sini 3 kan? Dia lalu paksi Y. Itu je kan? Tak payah pening-pening kan? Dia lalu paksi Y nilainya 3. Kenapa pintasan X-nya 3? Sebab dia lalu paksi X nilainya 3. Itu saja. Boleh terima tak? Are you okay? Contohnya AB kan? AB. Kenapa pintasan X-nya 2? Kenapa pintasan Y-nya 2? Kenapa 2? Y 2. Sebab dia lalu sini 2 kan? Paksi Y 2 kan? Dia lalu sini kan? Dia bersilang kan? Intersect maksudnya dia bersilang. Dia cross. Dia cross paksi Y pada nilai 2. Are you okay dengan ni? Yes. Yeah. So, okay. So, saya ulang lagi sekali. Okay, saya buat lagi sekali. Okay, kita try lagi sekali. Saya padam balik. Okay, saya padam balik. Okay, saya padam.
Okey, so saya buat lagi sekali lagi. Okey, soalan ni dia nak apa? Hitung keturunan garis lurus AB dan PQ berdasarkan raja di sebelah. Okey, so saya padamlah semua. Okey, padam semua. Kalau tak nanti kotor macam pening sikit. Okey, so kena ingatlah. Okey, tolong ingat. Saya nak awak ingat, okey, apa itu pintasan X dan apa itu pintasan Y. Awak tak perlu hafal dia punya definisi. Definisi itu tak penting. Tapi perlu ingat. Okey, ingat. Cara untuk mengenal pasti. Okey. Okey, so dia nak apa? Dia nak keturunan garis lurus AB dan PQ. Saya tulis M. M mewakili apa? Gradient. Gradient. M mewakili gradient. M, keturunan. Lalu saya tulis M tu keturunan. Okay, so M, AB. Saya tulis M, AB sebab ada dua keturunan yang kita perlu cari. So, saya tulis M, AB untuk keturunan AB. Oh, ada yang baru masuk. 12, 18. Rahu? Rahu bukan dah masuk tadi. Okay, so MAB. Okay, untuk AB, kita boleh gunakan kaedah kedua atau ketiga. So, which one you think is easier for you? Mana lebih senang untuk awak? Untuk keturunan AB. Nombor 2 atau 3? Nombor 2 atau nombor 3? Which one easier for you? Dua-dua susah. Mana satu lebih senang untuk keturunan AB? Awak nak guna kaedah 2 ke nombor 3? Kaedah 3. Kaedah 3 formulanya apa? Pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, salah. Ada tertinggal sesuatu? Negatif. Jangan tertinggal negatif. Dia mesti ada negatif. Negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Jangan lupa negatif, penting. Lepas tu, okey, negatif. Okey, untuk AB ya, garisan AB. Pintasan Y-nya berapa? Two. 2. Pintasan X-nya? Negative 3. Negative 3. Negative 2 over negative 3 berapa? Negative 2 over negative 3 berapa? 0.67. Okey. Lebih baik awak, okey, negative 0.67 lebih baik kita letak pecahan lah. Okey, letak pecahan. 2/3. Itu sajalah. Tak payah bagi perpuluhan pun tak ada masalah. Takut nanti awak lupa nak bundakan. Kalau awak bundakan tak apa. Takutlah awak lupa nak bundakan. Itu saja pelajar. Untuk keturunan AB. Menggunakan kaedah ketiga. Okey. Saya tak nak guna kaedah kedua lah. Saya takut nanti awak confuse. Okey. Walaupun sebenarnya boleh guna kaedah kedua. Okey. Next. Kita nak cari MPQ. Keturunan PQ. Formulanya apa? Kaedah ketiga? Negatif pintasan Y per pintasan X. Okey.
Okay, so negatif. Okay, PQ. Garis PQ. 3 Pintasan Y-nya over berapa? 3. 3 over 3. 3. So dapat jawapan akhirnya berapa? Negative 1. Negatif 1. Boleh faham tak pelajar? Boleh. Boleh ya. Okay, so hari ini kita belajar cara untuk menghitung keturunan. Okay? Ada 3 cara. Okay, keturunan garis lurus ada 3 cara. Satu, kita gunakan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Satu lagi, kita gunakan y2 minus y1 over x2 minus x1. Dan yang ketiga, kita gunakan formula negatif pintasan y bahagi dengan pintasan x. Okey, saya tengok apa lagi. Okey. Saya rasa saya nak sambung ke nak sambung ke nak continue next week? Continue Next next week. week. Continue next week. Okay. So, saya minta awak tolong lengkapkanlah. Okay, nota yang kita buat tadi ya. Okay, tolong lengkapkan. Okay, kita akan sambunglah. Sedikit lagi lah sebenarnya next week ya. Next week kita sambung. Okay. Gradient equals to m. Yeah. Gradient equal to m. What is m? M stand for gradient. M tu gradient. Nampak tak? M. Ada Okay. 3 formula kan untuk M. 3 formula untuk M. M tu gradient lah, keturunan. M tu keturunan. Dia simbol saja. Simbol saja. Macam J atau R. Bulatan bab bulatan. J stand for what? Atau R stand for what? Ingat lagi tak bulatan? Radius. R for radius. Kan? J atau R stand for radius kan? Dia simbol saja mah. Kalau D stand for what? D bermaksud apa? Diameter. Diameter lah. So M maksudnya ialah keturunan. Okay? Dan keturunan tu apa? Keturunan adalah untuk mengukur kecuraman antara PQ, RS, TU, VW. 3 garisan ini, mana satu lebih curam? Tadi awak jawab D kan? Okay. Sekarang kita menggunakan rumus untuk menghitung supaya kita ada apa? Kita ada nilai. Nampak ni? Kita ada value. Contohnya di sini kan? Okey, AB, CD. Mana satu lebih curam? AB, CD. Mana satu lebih curam? CD. CD kan? Lebih curam betul tak? Okey. Tapi boleh tak awak bagikan nilai? Okey. So, boleh tak kita ukur? Kecuraman? Boleh ya. Formulanya ialah jarak mencancang bagi dengan jarak mengufur. Okay. So ini formula untuk mengukur lah. To calculate. Dia punya tahap kecuraman. Okay. Untuk mengukur dia punya gradient. Keturunan. Ataupun kecuraman lah. Okay. So you tengok nilainya lebih besar. CD. Keturunannya lebih besar daripada AB. So, lebih curam lah. Okay, saya boleh bagi awak satu contoh lagi. Okay. Okay, contohnya di sini.
Okay, so ini adalah satu contoh lah. Ni nampak ni garisan warna hijau. Nampak? Nampak tak garisan warna hijau? Nampak. So sekarang slope maksudnya kecerunan. So dia punya kecerunan ialah 3 bahagi dengan 6. Nampak ni, jarak mencancang 3, jarak mengufuk 6. So 0.5. So bila saya naikkan dia punya kecuraman. Nampak tak? Saya semakin besar, betul tak? Semakin besar dia punya nilai, semakin besar, betul tak pelajar? Okay. Makin besar, makin curam, semakin curam. Tengok garisan tu makin curam, betul tak pelajar? Makin curam nilainya makin bertambah, betul? Yes. Pelajar. Betul. Itu saja untuk kecerunan. Untuk mengukur, to calculate the degree of the steepness of the line. So bila makin kurang curam, nilainya makin kecil lah. Are you okay? Makin curam, nilainya makin besar. Nampak makin curam, makin besar nilai. Are you okay? Yes. Okay, sir. Okay, so kita belajar 3 formula lah untuk mengukur kecerunan garis lurus. Okay, so so saya harap boleh faham. Tolong lengkapkan nota lah. Okay, tolong isikan kehadiran. Yes, gradient. Next week. Wah, okay. Okay, so isi kehadiran. Terima kasih kerana hadir hari ini. Okay, saya harap boleh fahamlah apa yang saya ajar hari ini untuk bab kecerunan garis lurus. Okay, kecerunan garis lurus.